Wabarakatuh. So, alhamdulillah kita berjumpa hari ini. So, saya nak buat sedikit perkongsian apa yang kemahiran yang saya ada. Okay. So, saya nak berkongsi sedikit kemahiran lah apa yang saya ada, iaitu dari segi outdoor. So, outdoor yang saya betul-betul join sekarang ni, saya dah berkecimpung dalam hampir 3 tahun. Dulu saya pernah involve 2 tahun masa zaman sekolah menengah. Lepas tu saya stop. Lepas tu bila saya dah masuk ke alam, dah bekerja dan masuk ke industri ni, ada masa lapang dan tim saya pun, tim dan trainer saya pun apa panggil, free, kita akan jalankan balik. So apa aktiviti yang saya nak ceritakan hari ni adalah pasal tarik alas tinggi ataupun rappelling. So rappelling adalah satu aktiviti outdoor yang menguji kita punya orang panggil apa, tahap ketakutan untuk berada di tempat tinggi tu. Okay. So sebenarnya di masa asal pun saya belajar pasal ni pun pada umur form 5, saya memang sangat-sangat takut lah dengan tinggi. Tapi kita paksa lama-lama kita boleh atasi. So dalam video ni dan pada video-video seterusnya, saya akan ceritakan apa equipment, apa peralatan asas yang kita akan gunakan. Saya akan kongsikan sedikit. Okay, so dalam kerja-kerja tali aras tinggi ataupun dalam aras tinggi ni, tak sama ada kita buat untuk aktiviti outdoor ataupun orang bekerja. Kalau perasan, orang gunakan teknik tali aras tinggi ni ataupun rappelling ni untuk kerja-kerja cuci tingkap, pasang-pasang apa, wiring dekat pencawang yang tinggi-tinggi tu, semua gunakan edah rappelling. Dan tak lupa juga kepada kita punya penyelamat di Malaysia, iaitu bomber atau dan juga JPAM. Diorang juga mempunyai skill untuk kerja menyelamat pada peringkat aras tinggi. Okay, contoh macam ada bangunan terbakar ke, ataupun ada jatuh daripada tempat tinggi ke kan. Contoh jatuh gaung ke. So biasa penyelamat ni akan guna teknik rappelling ni untuk turun selamatkan bangsa. So untuk hari ni, untuk first video saya mengenai rappelling hari ni, saya akan kenalkan satu peralatan yang sangat-sangat penting dan sangat pakai dan sangat diperlukan untuk semua kerja-kerja rappelling. Kerja-kerja dan untuk rappelling. Okay, peralatannya adalah karabina. Saya akan tunjuk contoh satu. So ini adalah karabina. Dia ada dalam pelbagai-bagai bentuk. Okey, dan sebenarnya saya banyak juga koleksi saya. So saya tunjuk sikit koleksi saya. Ini adalah koleksi saya, koleksi karabina saya. Okay, kalau ikutkan saya punya koleksi ni khas untuk saya punya personal sajalah. Okay, so kita akan pergi flow one by one. Apa sebenarnya karabina ni? Okay, karabina ni adalah digunakan sebagai alat perantara dari satu equipment ke satu equipment. Biasa kalau kita buat terjun pada bangunan, kita akan pakai harness. Okay, harness. Dan kita akan pakai satu lagi alat, nama dia figure of 8. Ataupun kita pakai stopper ke apa. So alat ni akan jadi penyambung. Dan juga pada alat-alat lain yang berguna. Okay, so macam mana alat ni boleh menampung sebenarnya? Dia banyak-banyak boleh menampung sebenarnya. Okay, dia alat ni dah dibuat daripada pelbagai, mengikut peringkat dia macam mana. Ada setengah daripada alloy, ada setengah daripada stainless steel. Okay, dan kita nak guna pun ada kaedah dia. Dan ada beberapa, orang cakap beberapa jenis. Okay, yang mana selamat, yang mana perlu penjagaan yang rapi, dan mana kita tengok semasa sebelum kita lepaskan untuk orang terjun ataupun kita sendiri terjun, mana yang kita kena tengok. So kita pergi flow, kebiasaannya buat pada alloy dan better daripada stainless steel. Biasanya dia akan boleh menampung 2000 ke 2200 kilo. Tetapi bergantung pada karabina ni sendiri. Sebab dekat sini dia dah ada dia punya berbandan dia dekat sini So macam saya punya ni, dia agak sukar sikit nak nampak tulisan dia sangat halus. So biasanya yang saya pegang ni adalah 25 kN. Okay, 25 kilonewton. Dan dia kalau kita convert kepada kilo, dia boleh pergi hampir 2500 kilo. Okay, hampir. Mana lebih daripada tu kira tak selamat lah.
Okey. So ada lagi macam-macam lagi yang menang, yang apa orang cakap, yang pelbagai-bagai saiz. Okey, jap ya. Saya keluarkan equipment saya. Okey, yang saya pegang sekarang ni 25 kN. Okey, yang seterusnya, yang ini pun. Okey, yang ni saya pegang ni dia boleh cover berat lagi. Yang ini 30 kN. So kalau 30 kN biasanya kalau kita masuk dalam dia punya calculator sini, dia ada convert dia. Hampir dia akan dapat hampir 3000 kilo. 3059 kilo. Okey. So, saya buka lagi yang lain kalau ada yang saiz yang lain. Okey, jap. Okey. Yang ini 25 kN. Yang next ni, yang heavy duty ni. Okey. Yang ini yang saya pegang ni adalah 45 kN. 45 kN makna dia boleh tampung lagi berat. Okey. So kalau saya convert kat sini 45 kN, dia akan dapat 4588 kilo. Okey, banyak dia boleh cover. Dan masih ada banyak lagi yang dekat saya ni. Okey, so macam mana kita nak decidekan sebenarnya? Okey, macam saya pegang ni, yang ini adalah dibuat pada stainless steel, dia keras. Okey. Dan ini, yang ni biasanya daripada alloy. Okey. So dia ada perbezaan dari segi dia punya lock ni. Okay, kita pergi tengok pada perbezaan dia. Kat saya ni tak banyak yang ada jenis perbezaan dia. Kat saya punya ni ada 2. Sepatutnya kita ada 4 perbezaan yang biasa normal adalah. Okey, yang first adalah yang screw type. Okey, saya akan contohkan yang satu screw type. Okey. Yang ini adalah screw type. Okey. Maksudnya kalau kita masukkan tali kat sini, kita kena screw. Okey. Ini adalah jenis yang screw type. Okey. Okey, yang lain. Okey, ini screw type. Okey, yang seterusnya dia ada jenis auto lock. Saya boleh bagi contoh lah dengan yang macam ni. Auto lock ni adalah kita hanya tarik dia dah ke bawah. Bila kita masuk ni dia akan terus naik ke atas. Itu adalah auto lock. Okey. Dan yang ketiga, yang tiga ni memang saya suka pakai sebab dia walaupun dia bukan auto, tapi dia panggil dia auto tapi dia dalam means yang lain. Maksudnya kat sini yang ini adalah twist lock. Okey, saya memang kebanyakan saya pakai twist lock kat sini Banyak saya pakai twist lock. Yang saya pakai screw hanya 4 saja. So yang ini jenis twist lock. Maknanya kalau kita nak masuk ke apa-apa, tali ke apa dalam ni, kita pusing, kita masuk. Bila dah masuk, okey, dia akan pusing ni. Dia akan lock sendiri. Okey. So dekat saya memang ada dua jenis yang saya pakai, stainless steel dengan alloy. Dan kat mana tempat-tempat dia. So bukan setakat kita pakai pada figure of 8 dengan kita punya kita punya harness. Okay, so biasanya kita akan pakaikan juga untuk jadikan anchor. Makna kita jadi tali paut. Mana pemegang paut utama. Okay, pemegang paut utama. Itu kita akan cuba pergi pada yang perkongsian yang seterusnya lah saya akan kongsikan. Tapi yang berat ni saya gunakan sebagai pemaut saya 45 kilo di paling atas. Biasa saya akan pakai 2 pemaut saya. Lepas tu yang pada harness saya akan pakai biasa tadi ni lah, yang jenis 30 kilo. Okay, yang jenis 30 kN, kilonewton So saya akan biasa pakai yang ni untuk harness saya. Dan yang lain-lain tu semua adalah backup je lah. Okay, sekiranya saya nak pasang dengan equipment lain ataupun dan lain-lain lagi. So dari segi penjagaan pula, yes, saya kebiasaannya penjagaan alat-alat rappelling ni sangat-sangat sensitif. Okay, sangat-sangat sensitif. That's why cuba elakkan daripada benda ni terjatuh atas tanah ataupun yang paling teruk jatuh atas simen ke apa Sebab apa? Kadang-kadang benda ni dia boleh retak tapi kita tak nampak. Bila kita terhentak,
dia akan retak kat dalam yang kita tak nampak. So kadang-kadang dia akan menjadi satu risiko okay? Dan seterusnya kita pastikan benda ni dia tak bergesel yang terlampau kasar dengan bucu tajam, okay? Ataupun tergentak dengan equipment lain. Contoh kalau saya pasang sini, kalau dia macam ni tak apa, dia jangan ketak, jangan macam tu, jangan terlampau kasar untuk tergentak. Sebab tu kalau saya bersama dengan saya punya trainer, biasanya kalau kita buat kita train orang lain untuk turun, biasa kami akan minta pelatih untuk pegang. Kalau naik atas, kita dah pasangkan equipment dia pegang untuk naik ke atas, naik tangga ke atas, supaya dia tak bergoncang. Okay? Sebab bila kita dah turun, dia tak akan bergoncang, sebab dia dah jadi tegang kat situ. Okay? So yang seterusnya, kalau kita nampak yang mana dah, orang panggil apa, dah tegang, bukan dah tegang, dah haus, ataupun kita dah nampak retak-retak apa semua, kalau boleh secepatnya lupuskan equipment ni. Okay, dia sebenarnya equipment ni dia tak ada, dia orang cakap apa, selagi selagi nampak normal masih okey, so kita boleh pakai lagi lah. Tapi kita kena berhati-hati. That's why sepanjang pengalaman saya dengan trainer saya, iaitu Cikgu Anwar, kita akan pakai safety. Maknanya kalau kita ni dah pasang turun satu rope dengan untuk turun, yang kedua kita akan pasang satu lagi safety harness, safety rope. Kita akan pasang di dada dan ikat di atas. So dia akan turun seiring. So apa-apa emergency, kalau ni patah ke pecah ke apa, orang di atas dah cover dah. Okay. Sebab tu sebenarnya untuk jadi trainer ataupun untuk jadi assistant trainer, banyak benda-benda, equipment, teknik dan konsep yang kita kena belajar untuk abseiling ni. Okey, saya rasa untuk pengurusan saya hari ni, okey, lupa pula dari segi harga. Okey, harga macam mana pula? Okey, harga memang sangat-sangat berbeza. Okey, biasa daripada buat stainless steel ni, dia quite mahal sedikit. Satu, sebab dia kuat dan dia tahan berat. Kalau yang jenis alloy ni, dia ada macam-macam harga, tapi bergantung juga, tengok pada dia punya kekuatan. Dan yang paling penting saya lupa nak cerita tadi, yang paling penting sekiranya anda nak beli benda ni, pastikan setiap yang anda beli ni mempunyai CE, certificate Okay, biasa ada C dengan E, huruf C, E yang kecil kat sini. Kalau saya boleh tayangkan dekat sini, kalau boleh nampak dia ada CE yang huruf kecil tu. Nampak CE. Kalau macam ni CE 2008. So CE 2008 ni yang penting sebenarnya, yang kita kena pastikan ada CE ni. Sebab ini menunjukkan equipment ni telah dicuba. Dah cuba. Okay. So harga stainless steel is more mahal lah, sebab dia kuat dan dia strong. Alloy is more murah, tapi murah-murah dia pun hampir cecah 100 juga. Yang ini kat 100 lebih. Kalau nak beli yang online tu, berhati-hati jugalah, minta seller tu wrap elok-elok supaya dia kukuh. Okay, kalau nak katakan dengan berapa karabiner saya ni, saya dah hampir untuk anchor saya ada 3 karabiner anchor. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu saya ada 8 karabiner alloy. So saya dah hampir lebih kurang dekat hampir 600 lebih ke 700 lebih untuk benda ni saja. Sebab kita jaga faktor-faktor keselamatan semasa aktiviti. Okay, so rasanya itu saja perkongsian daripada saya. InsyaAllah kita akan ada lagi buat perkongsian macam ni mengenai tali aras tinggi. Okay, pada equipment yang lain pula. Okay, terima kasih pada saya daripada Abang Tivet. Kemahiran untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.